Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar. Okey, baik. Kali ini, bab satu bertajuk arah dengan subtopik bearing sudutan 1.4. Sebelum ni di bahagian satu kita sudah selesai 1.1, 1.2 dengan 1.3 kan? So ini untuk bab satu bahagian 2 pula kita akan sambung pada bearing sudutan. Okey, so baik. Untuk subtopik ini apa ya standard pembelajarannya? Apa yang kita perlu belajar? Yang kita perlu tahu. So pelajar perlu tahu untuk mengukur bearing sudutan peta menggunakan jangka sudut. So hari ini key point dia adalah kita ukur bearing. Kita perlu tahu apa itu bearing sudutan, kemudian menggunakan jangka sudut. Okey, apa benda tu jangka sudut tu? So ayo kita telusuri. Next. Okey, baik. So masuk kepada bearing sudutan. Bearing sudutan adalah arah sesuatu tempat dapat ditentukan dengan menggunakan bearing. So untuk kita tahu arah dari satu tempat ke satu tempat tu, dia dapat kita tentukan menggunakan bearing. So bearing ni adalah suatu cara pengukuran lah, kan kita boleh katakan begitu, untuk mengukur sudut yang berkaitan dengan arah. Mengukur sudut arah lah begitu. So bearing ialah arah suatu objek atau tempat dari satu titik rujukan. So dari satu titik rujukan, let's say rujukan A kepada rujukan B. So rujukan A kepada sudut apa tu bearing ataupun sudut dari A ke B tu dipanggil bearing. Okey, begitu maksud dia. Okey. So ketiga, kita perlu tahu yang bearing sudutan ni adalah menggunakan unit darjah. So unit darjah ni seperti begini. Ada titik di atas, ada nombor, kemudian ada titik. So ini dipanggil darjah ya. Kalau ini ada C, maksudnya kita boleh panggil dia darjah. C itu adalah Celsius. So Celsius adalah merupakan darjah suhu yang kita ukur untuk ukur suhu. So kalau dalam geografi untuk bearing kita akan menggunakan simbol satu ni sahaja, iaitu uh, apa ni darjah lah, simbol darjah. Okey, baik. So bearing sudutan ialah bearing yang diukur dari arah utara, iaitu kosong. So arah utara ni adalah kosong ya, mengikut arah pusingan jam. So arah pusingan jam ke kanan, begitu pusingan jam. Kemudian okey, sebelum tu kamu nampak apa yang ada di sebelah kiri ni? So gambar sebelah kiri ni mungkin ada yang sudah pernah nampak, ada yang belum nampak. Tapi cikgu percaya semua sudah nampak, dia pernah nampak. Okey. So ini adalah dipanggil sebagai protector ataupun kita panggil sebagai jangka sudut. So sudut kan namanya pun sudut, jangka sudut so adalah untuk mengukur sudut. Begitu. So ini jangka sudut untuk ukur sudut. Anggaplah bearing sudutan ni kan untuk ukur sudut. So sesuailah kita gunakan alat ni untuk mengukur bearing sudutan. Okey, baik. So bearing sudutan dapat ditentukan dengan menggunakan jangka sudut. Ini yang macam cikgu cakap tu lah. So simple, straightforward. Next. Okey, baik. So kita tengok pada raja 1.3 ni, bearing sudutan. So arah utara di atas start daripada 0 darjah. Bila 0 darjah ikut arah jam, dia pergi timur, dia akan di timur ni dia akan sudutnya adalah dari utara ke timur adalah 90 darjah. So lepas tu dari utara ke selatan pula adalah 180 darjah. So kita boleh tahu setiap petak ni 90. So tambah 90 lagi sini, so dapatlah 180 dalam total kedua-dua ya. So utara ke selatan 180, utara ke timur 90, dan kalau kita teruskan kepada barat
tambah lagi 90, 180 tambah 90 jadilah 270. So dari utara ke barat 270 darjah. So kemudian kita teruskan lagi kepada sampai utara lagi sekali lagi. So satu pusingan. So satu pusingan lengkap kita boleh sudutnya adalah 360 darjah. So boleh faham ya di situ. So dari utara ke timur 90 darjah, utara ke selatan 180 darjah, utara ke barat 270 darjah, utara ke utara balik. Maksudnya satu pusingan lengkap adalah 360 darjah. Okey, kemudian kita lihat kepada Raja 1.5. So, Raja 1.5 merupakan contoh ukuran bearing sudutan. Okey, ini adalah contoh pertama untuk kita fahamlah senang. So, kita tahu bearing sudutan bermula daripada utara kan. So, bila utara dan arah jam. Mengikut arah jam. So, dari utara ke kanan. Bila utara ke kanan, ada satu point di sini. Maksudnya kita mau ukur point ni lah. Kita mau ukur point A lah. Dari point tengah ni ke point A berapa ukurannya. So dia akan ikut ukurannya dari utara ke A. So utara ke A adalah 45 darjah. So A ni bearing sudutannya adalah 45 darjah. Okey, boleh faham? Kalau A tu ada di timur, so kita boleh tahu A tu lokasi A tu mempunyai 45 darjah. 90 darjah. Sebab timur adalah 90 darjah kan. So kalau A dekat sini, so kita tahulah dia 90 darjah. Dari utara ke timur adalah 90 darjah. So dari utara ke A sama juga dengan timur 90 darjah. Okey, baik. So ini Raja 1.5 menunjukkan contoh ukuran bearing sultan bagi titik A. Okey. So bagi titik A. Okey, next. Okey, baik. So, sampai pada tahap ni kita akan belajar langkah-langkah mengukur bearing sudutan. So, sebelum kita mengukur bearing sudutan ni, suka cikgu ingatkan untuk pelajar-pelajar mempunyai alat ni lah. So, alat ni kita panggil sebagai jangka sudut. Jangka sudut dalam bahasa Inggeris dia adalah protector. So, kalau kita pergi kedai kah, kita tanya mau beli jangka sudut ni kah, protector dorang tahulah tu. Mostly apa ni, orang yang di kedai tahu. Tapi kedai alat tulis lah, okey. Okey, jangka sudut ni juga terdapat di dalam satu kotak apa tu, set jangka lukis. So bila kita cakap set jangka lukis, apa benda set jangka lukis ni? Okey, set jangka lukis ni adalah seperti ini. Kamu nampak? So set jangka lukis ni adalah yang satu set, satu kali kita tengok satu ni lah. So set jangka lukis dia seperti ini ya. Dia akan ada pembaris tiga segi, ada jangka apa dipanggil ni? Dia ada jangka lukis, dia ada tajam ni, baris tiga segi, baris lurus, pensel. Kemudian di sini ini yang kita mau. Ini yang banyak kita guna adalah jangka sudut. So benda ni satu kali dalam ni semua. So kalau kamu cakap di kedai saya mau beli set jangka lukis ataupun set geometri. Orang boleh tahu juga, ramai yang tahu set geometri ataupun set jangka lukis. So dia akan bagi kamu begini. So macam-macam jenis lah. Okay. Okay. So bila ada macam-macam jenis tu, okay. Kenapa cikgu tekankan kamu untuk membeli benda ni? Okay. So reason pertama untuk kita beli benda ni adalah untuk kita, bukan sahaja untuk kita belajar pada bab ni, namun set jangka sudut ni kita akan gunakan hinggalah kita ke hinggalah kita besar. Besar tu bukan sahaja sampai SPM, sampailah masuk universiti sekalipun kamu ada setengah subjek yang masih memerlukan benda ni. Especially geografi. Geografi, matematik akan guna benda ni lah. So, cikgu tekankan kamu agak sebaiknya bawa apa ni, belilah, okey, untuk kegunaan untuk ilmu kamu sendiri hingga masa akan datang.
So dia akan bermanfaat kepada kamu sebab kalau kamu tahu benda ni sekarang, cara menggunakan benda ni sekarang, jangka sudut ni, insya-Allah nanti di masa akan datang kamu akan mudahlah untuk nampak soalan berkenaan begini kamu tahu dah cakap, oh ini pernah saya belajar dulu, mesti senang ni insya-Allah. So cikgu tekankan kamu bawa ni, okey, sampai universiti pun kamu pakai. So tidak akan sia-sia. Okey, tapi gitulah. Okey, baik. Boleh pinjam sama kawan juga, boleh tanya sama cousin kalau ada yang tak pakai lagi kan, abang-abang sepupu. Okey, baik, sampai situ. Okey, baik. Kita masuk balik. Okey, langkah-langkah yang berikut menunjukkan cara mengukur biaya sudutan titik Y dari titik X. So kita akan tengok mana titik Y, titik X dia. Okey, baik. So ini adalah gambar titik Y dengan titik X. Kita tahu ini adalah titik X. So kita tahu ini adalah titik X dan ini adalah titik Y. So sebelum membuat ukuran jangka apa ni, sebelum membuat ukuran bearing sudutan X ke Y ni kita perlu gariskan dahulu. Okey, buat garis lurus, kemudian tentukan dua titik X Y, buat garis lurus penyambung lah. Y pembaris lurus. Sudah kita garis tu, kemudian kita buat kita lukis ini apa ni, U, baru ada T ni, ini arah mata angin. So kalau dia kata titik rujukan dia dekat X, kita akan lukis arah mata angin tu dekat X. Kalau dia kata titik rujukan tu dekat Y, so kita akan lukis arah mata angin tu dekat Y. Okay, so itu boleh faham So langkah pertama adalah kita buat garis lurus antara X dengan Y, antara dua titik. Kemudian kita lukis arah mata angin di point ataupun titik yang dijadikan sebagai rujukan itu. So kalau dia kata X sebagai rujukan, so buat arah mata angin dekat sini. So begitu. Kalau dekat Y, so buatlah arah mata angin dekat Y. So itu boleh faham ya. Okey, terusnya sudah buat arah mata angin tu, barulah kita boleh membuat ukuran bacaan bearing sudutan. So cara membuat bacaan bearing sudutan ni adalah dengan seperti tadi, dan start daripada utara dan baca arah jam. So bila arah jam, kita punya protektor tu kita ambil, jangka sudut kita tu kita ambil, kita letak di sebelah kanan. Sebab dia kita mau ukur di sebelah kanan kan, arah jam kan. Dari utara ke kanan dia kan. So arah kanan, so kita letak sebelah kanan lah. So protektor ni ada satu titik di sini. So kita akan buat selari dengan kita lapiskan protektor tu dengan titik X tu sendiri. So bila begini tepatlah. So U adalah kosong, di sini kosong, ini kan kosong. So dia akan ambil bacaan, tengok Y mana Y. Okay, stop sini Y. Bila stop sini Y, kita akan tengok bacaannya sini. Bacaannya ada di tengah-tengah dia. So kita tengok di sini apa benda. So tengok sini 100, 100, 110.130. So maksudnya di sini adalah 100, 120. So begitulah cara mau kira. So bearing sudutan dari X ke Y adalah 120 darjah. Okey, begitu. So dari X ke Y adalah 120 darjah. Macam tu, okey. Cikgu mudah ya. Lepas tu setelah kita dapatlah sudah bacaan bearing sudutan dia. Letakkan pusat jangka sudut pada titik tunjukkan. So pusat dia ni tengah-tengah ni. Tak begitu. Kemudian bearing sudutan diukur dari utara kosong. So dah ukur dari kosong hingga ke garisan X ke Y. So garisan ni kan kita buat tadi. So kita buat apa ni, diukurlah dari ni sampai ke garisan yang kita lukis ni tadi. Okey, so dapatlah 120 kalau kita baca. Begitu. Okey, baik. Ini pula bagaimana pula kalau dengan bearing tu lebih daripada protektor tu, cikgu? So begini penyelesaiannya. So let's say lah bearing tu ada di sebelah kiri, protektor kita kan sebelah kanan je ada. So macam mana pula kalau ada sebelah kiri? So caranya adalah kita tambah jumlah yang kita dapat di sebelah kanan tu dengan jumlah yang kita akan ukur di sebelah kiri.
So kita tahu sebelah kanan adalah 180 penuh. Iaitu kosong hingga 100 adalah 180 kan. Maksud utara ke selatan ada 180 darjah. Bearing sudutan dia. So kita sambung dari selatan ni kita letak pula jangka lukis tu sebelah kiri. So dari selatan ni kita ambil pula bacaan kepada poin yang kita mau. So poin ni adalah P. So, kita buat garis kan. Kita boleh nampak lah. Okey, baik. So dari dari selatan ni kepada P adalah 120 kan. Ni nampak bacaan dia. So si kiri 120. So bila si kiri 120 kita tambahlah untuk dapat dari utara ke P, maka dari utara kita tambah jumlah utara S dulu. So utara ke S adalah 180. So S ke P adalah 120. So tambah. Bila tambah dapatlah jumlah dia. So jumlah dia bearing sudutan dari dari Q dia pusing kepada P. Begitu. Dari Q dia pusing kepada P. So berapa bearing sudutannya? Dapatlah 300 dengan cara menambah 180 sebelah kanan ni dengan 120 yang sebelah kiri yang kita ukur tu. So begitulah cara mengukur dan menambah bearing sudutan yang lebih daripada 180. Okey, baik. So cikgu harap sampai situ kau faham. Okey, so sini kita tengoklah sedikit. So ramai yang murid keliru ya bila dinyatakan tentang ada dua poin, iaitu A atau B. So bila dia minta B ke A ke A ke B ke, diorang selalu pelajarnya akan keliru. So cara mu tidak kelirunya adalah kita kena teliti di manakah titik rujukan dia. Maksud di manakah punca yang dia nak ukur. So dia kata B dari A. Bila B dari A maksudnya dia mau cari B. Apakah bearing B dari A. So A ni asalnya. So bila asalnya kita tahu di situlah kita letakkan kita punya protector. Faham? Sebab dia sebagai rujukan, sebagai titik rujukan. Macam cikgu cakap dari ni macam asal kan. So bila asal tu adalah titik rujukan awal lah. So dari A bearing sudutan dia ke B. So kita akan cari angle yang di sebelah sini lah. So AB berapa? So kita cikgu mau terangkan di sini supaya kita jangan keliru di mana titik rujukan kita. So bila dia kata B dari A, maksudnya titik rujukan kita adalah A. Lepas tu kalau yang ni pula dia kata ukur bearing sudutan bagi titik C dari apa ni C dari B. Maksudnya dia mau kira C tapi titik rujukan dia dari B. Sebab dia kata dari B kan, dari B ni kan asal. Asal kan maksudnya titik rujukan asal, titik rujukan awalnya. So B dia akan ukur ke C. So buat garis dulu, buat arah mata angin dekat B ni, kemudian ambil arah jam, barulah dapat letak protektor, barulah dapat B ke C. So next adalah A dari B. So dia mau cari A tapi rujukan dia di B, dari B kan, dari B ni asal macam cikgu cakap. So dari kita buat garisan dulu A ke B, lepas tu dari B tu maksud dia B tu adalah titik rujukan dia. Bila titik rujukan dia kita akan buat arah mata angin dekat B ni. So bila selesai kita buat arah mata angin barulah kita letak protektor untuk ukur B ke A. Tapi B ke A ni kita boleh tahu kalau dia akan lebih daripada 180 darjah. So caranya macam cikgu explain yang sebelum ni, di sebelah kanan ni dia akan tambah dengan ukuran dari apa ni, dari bawah ni ke kiri. So bila tambah dua-dua tu dapatlah dari B ke A secara terus. Okey, baik. So ini di latihan ni kita boleh nampak di buku teks ya, muka surat 8. Jadi cikgu cuma bertekankanlah supaya kamu faham di mana titik rujukan dia antara dua titik. Sebab selalu pelajar keliru. So B dari A maksudnya titik rujukannya A, C dari B maksudnya titik rujukannya B, A dari B maksudnya titik rujukannya B. Begitu. Tapi yang dia ukur ni minta juga A. So dari A. Okey, faham? Okey, baik. Nanti pusing-pusing makin pening pula. Okey, baik. Next.
Okey, ini adalah latihan yang cikgu mau kamu buat. So, latihan ni ada di buku teks muka surat 11. Cikgu mau kamu buat ya. Dengan merujuk titik A sebagai titik rujukan, cari bearing sudutan bagi titik B, C, D dan E. So, B, C, D dan E. So, semuanya dari A. So, A dari D ke B berapa? Dari A yang ni ke C berapa? Dari A yang ni ke E berapa? Dari A yang ni ke D berapa? Okey. So itu latihan yang cikgu tinggalkan untuk kamu. Okey, so baik, selesai sudah yang cikgu ajar hari ini. So secara keseluruhannya bab 1 kita sudah habis ulang kaji, iaitu bab arah. Di mana dalam bab arah ni kita telah belajar 1.1 adalah 8 arah mata angin yang kita perlu tahu. Kemudian 1.2 adalah cara mengukur kedudukan ataupun arah mata angin menggunakan, cara kita tahu arah mata angin menggunakan matahari. So 1.3 pula arah mata angin menggunakan kompas kedudukan kita. So 1.4 adalah hari ini, iaitu cara mengukur bearing sudutan dari point A ke point B, dari satu titik ke satu titik. So selesailah kita punya ulang kajian ini. Cikgu harap kamu semua faham. Kalau tak faham nanti boleh PM cikgu atau komen kah atau apakah kan. Okey, apa-apa pun cikgu doakan semoga kita dimudahkan dari apa ni, dengan urusan menuntut ilmu, dan semoga kita dijauhi dari COVID ni lah, supaya kita dapat bersemuka mengajar, sebab susah ya kalau sebenarnya kalau mengajar secara PDPR ni banyak cabarannya. Okey. Okey, cikgu harap kamu semua faham dan jaga diri. Assalamualaikum. Tamat. Bye bye. Assalamualaikum.